besar sikit kalau kita semayang malam, bangkit esok ni kita kena cerita sikit. Kena cerita dalam bentuk yang sangat baik lah. Tapi sebenarnya kita lupa, kita sedang menunjuk-tunjuk. Sebab orang ikhlas tahu kata, dia tak mungkin bangkit tengah malam melainkan Allah Ta'ala tolong dia. Kerana dia faham, dia orang yang tidak ada kemampuan, melainkan dengan pertolongan Allah. Apabila perbuatan itu telah bersih dari riak, dan yang jelas riak tu terang. Contoh dia, bila semayang ada tanda dari hitam terang sangat tu, maka orang abrar ni dia tak ada yang tu, dia tak ada tanda-tanda tu dekat dia, dia tak tunjuk dan siapa pun tak tahu dia. Okey. Kemudian maupun yang samar, maupun riak tu terlihat tak kelihatan. Contoh dia yang tak berapa kelihatan ni, orang kata, hai makan nasi, aku belanja tengah hari ni. Dia jawab, aku ni jangan makan siang. Aku, kalau dia nak tanya, jangan makan siang, makan bila? Aku makan malam, aku puasa. Tu lagi teruk lah. Itu proses yang sangat teruk lah. Dan maupun riak itu yang samar, sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tetap dia nak pahala juga, tetap bukan kerana Tuhan juga. Nampak? Walaupun dia orang abrar, dia masih lagi gelincang dengan pahala dia nak. Iaitu seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas. Tuhan kata, siapa yang ikhlas, dan ini yang terambil daripada ayat iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Dia kata dalam buku ni boleh menyembah. Saya tak kata menyembah iyyaka na'budu ni. Iyyaka na'budu bukan menyembah. Kalau menyembah, Tuhan dah jadi tok pekong. Kalau menyembah, Tuhan ni duduk depan, kita duduk depan dia, kita sujud kat dia, tunduk kat dia, dan apa dia dapat? Dan kita buat lagu tu, apa kita dapat? Takkan Tuhan yang bersifat Rabbul Alamin, pentadbir bagi sekalian alam, berkehendak akan hamba-hamba dia tunduk kat dia, maka nilai Tuhan tak lebih daripada nilai tunduk hamba dia. Mana boleh Tuhan macam tu? Maka iyyaka na'budu bukan bermaksud menyembah. Iyyaka na'budu ni bermaksud memperhambakan diri. Memperhambakan diri ni bukan nyembah, bukan sujud, bukan duduk, bukan. Memperhambakan diri ni adalah bergantung hidup sepenuhnya dengan Allah pada tiap saat hidup yang dia lalui. Dia tak bergantung dengan lain. Contoh, dia boleh mendengar. Dia mendengar dengan anugerah Tuhan, bukan mendengar dengan telinga dia dan bukan mendengar dengan bunyi. Dia mendengar dengan anugerah Allah. Sebab bila Allah yang tak bagi dengar, tak ada bunyi pun kita boleh dengar. Bagaimana kita mendengar suara dalam mimpi yang kita dengar? Kita bercakap dengan orang dalam mimpi tanpa pakai suara, tapi kita faham, kata kita dengar dia bercakap. Ini yang kata iyyaka na'budu, bergantung hanya dengan Allah, bukan menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, bila kita menyembah Tuhan, dan bila kita mula menyembah Tuhan, dan Tuhan jadi Tuhan atas sembahan ni bila? Sedangkan Allah kata innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang lain melainkan aku. Hampa tak ada, yang ada aku saja. Tiba-tiba ada yang nak sembah dia. Dia bukan tok bekong, dia bukan patung, dia bukan statu untuk disembah-sembah. Maka iyyaka na'budu yang orang-orang abrar kata kepadamu kami menyembah, tu bagi saya salah. Dia bukan menyembah. Kepadamu lah kami bergantung hidup. Nak berjalan dengan dia, nak berlari dengan dia, nak bercakap dengan dia, nak dengar dengan dia, nak pegang dengan dia, nak tengok dengan dia, nak rasa dengan dia, nak niat pun dengan dia. Ni yang kata iyyaka na'budu. Jadi setiap saat hidup kita tak pernah terpisah daripada kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadatku ini kepada suatu selain daripada Allah. Dia cakap macam tu, hal dia tulis di atas kepada pahala yang dia inginkan, yang dijanjikan Tuhan. Tapi dia kata, tidak kami sekutukan engkau dalam ibadatku. Dia tak sekutukan ibadat dia dengan apa-apa pun. Wahai dia nak pahala, maka tahap ikhlas orang abrar pun tak boleh pakai. Sebab dia tak mau Tuhan tu, dia nak pahala tu. Tu orang abrar punya ikhlas. Dan adapun kalau ulama sekalian, adapun keikhlasan orang-orang muqarribin. Orang qarib ni orang yang dekat, orang yang hampir dengan Allah. Maknanya orang yang ada makrifah, orang yang kenal Tuhan tu siapa. Maka ikhlas orang-orang muqarribin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Dia tahu dah dia nak semayang tak boleh melainkan quwwata illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Maka ketika tu dia benar-benar ikhlas. Dia tak harap apa. Dia kata dia tak boleh berdoa melainkan bila Tuhan pandang dia dengan pandang belas kasih yang kuat,
maka berlakulah doa tu, berlakulah permintaan dia sebagai hamba tu. Maka keikhlasan orang muqarribin ialah mengartikan ayat la haula wala, dia panggil taknis. Ayat la haula wala ni tidak ada daya upaya untuk buat apa? Untuk mengelakkan diri, dan tidak ada daya upaya langsung untuk berbuat apa-apa kecuali pertolongan langsung dari Allah. Kalau begitu, Tuhan tolong kita bila? Tiap saat kita bernafas adalah dengan pertolongan Allah. Tak pernah kita mampu bernafas sendiri. Jadi kita menikmati nikmat pernafasan. Sedangkan yang memiliki pernafasan ini adalah Tuhan. Tapi yang merasai nikmat kita. Maka kalau bukan dengan pertolongan Allah, kita tak mungkin boleh bernafas. Tapi masalahnya, selama kita bernafas, tahukah kita kata itulah pertolongan Tuhan kepada kita untuk kita dapat menikmati nikmat kewujudan dan kehidupan. Dan tiada kekuatan sendiri, sedang semua itu hanya daripada Allah. Ia merasa bahawa semua amal perbuatannya semata-mata kurnia Allah kepadanya. Sebab Allah yang berikan hidayah dan taufik. Ini juga terambil daripada ayat iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Sebab kami sendiri, kata pengarang kitab ni, kami sendiri tidak berdaya. Jadi amal orang abrar dinamakan amalillah, beramal kerana Allah. Sedangkan amal muqarribin dinamakan amal billah, iaitu beramal dengan bantuan dan kurniaan Allah. Bezalah beramal kerana Allah, beramal dengan pertolongan Allah. Dua keadaan yang berbeza. Maka amalan orang abrar adalah beramal kerana Allah. Dia nak melihat Allah itu Tuhan dia, dia beramal kerana Allah itu Tuhan dia. Jadi di balik itu dia mengharapkan upah dan ganjaran. Sedangkan amal billah, dia beramal kerana bantuan, kerana pertolongan Tuhan kepada dia. Kerana Allah Ta'ala meletak dia sebagai orang yang dikasihi, dicintai atas sifat rahim Allah. Sedangkan amal orang abrar, amal atas sifat rahman Allah. Dia meliputi seluruh alam, tapi rahim Allah meliputi kepada yang dia kasihi dan dia cintai benar-benar. Maka amal billah, beramal dengan bantuan kurniaan Allah. Amalillah menghasilkan sekadar memperhatikan hukuman lahir. Sedangkan amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri, sedang semua kejadian itu semata-mata kerana bantuan Allah. Sebab tu Nabi kata, siapa nak jadi orang kaya, Nabi kata di akhirat lah, selalu amalkan dua perkara. Rajin berkata dua kalimat. Satu kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah. Dan satu lagi Nabi kata, sebutlah kalimat takdis, kalimat la haula wala quwata illa billah. Dua kalimah ni orang ni akan sangat kaya di akhirat. Maka duduklah atas dua ni. Itu yang diceritakan oleh Ibnu Athaillah dalam terjemahan Al-Hikam, syarah yang ke-10. Sekarang kita duduk dalam sesi soal jawab. Tanyalah Ustaz. Mari kita tembak-tembak. Ada soalan? Assalamualaikum Zaid. Waalaikumsalam. Siapa tu ni? Al-Ghazali. Halo. Salam, ya. Siapa dia tu? Anak anda. Ya. Oi, Ali. Ya Allah, dia ada alami tu dah. Abang. Abang baik. Okey. Sila soalan. Okey. Dan ikhlas ni adalah tak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, tu nama ikhlas, tak ikhlas. Yang kata ikhlas ni pandangan dia satu je, Allah. Pandangan dia satu je. Pusing ke mana arah pun, nampak apa pun. Tuhan kata huwallahu wal masyriq. Sesungguhnya aku ini di timur, wal maghrib, dan juga di barat. Fa'aina ma tuwallu, ke mana saja kamu arah dan hadapkan anggota kamu, fasamma wajhullah, kamu akan dapati diriku, kamu akan dapati sifat-sifatku, kesempurnaan zatku. Itu dia kata, ikhlas ni tak boleh melihat adanya yang lain, melainkan melihat dia saja. Okey. Soalan.
malu ni muka. Soalan. Orang duk tunggu soalan. Okey. Jadi cuba kita tanya diri kita, ikhlaskah kita dengan Allah Ta'ala? Kalau kita tanya diri kita, ikhlaskah dengan Allah Ta'ala, jawapannya apa? Jawapannya apa? Kita bertanya kat diri kita, ikhlaskah aku ni dengan engkau, wahai Tuhan? Jawapannya macam mana? Ikhlas. Ikhlas? Tak kot. Ada jawapan lain tu. Jawapannya ialah, kalau ditanya soalan, ikhlaskah aku dengan Allah? Tanya, jawapannya ialah, ikhlaskah kamu dengan diri kamu? Kalau dengan diri kita sendiri kita tak ikhlas, macam mana kita nak ikhlas dengan Tuhan? Macam mana ikhlas dengan diri? Terima seadanya. Ikhlas dengan diri ni, kita buat sesuatu tanpa ada syarat. Kita buat sesuatu tanpa ada syarat. Sebab Tuhan mencipta kita tanpa syarat. Ini kita nak semayang, kita tengok dulu pahalanya mana. Kita tengok dulu syurga mana dapat. Tak ikhlas dengan diri. Sebab Tuhan mendatangi kita tak ada syarat apa-apa pun. Betul Ustaz, betul. Kita nak pergi kat Tuhan, kita tengok dulu. Ni kalau buat dapat ni pahala ni, syurga ni, maka dengan diri kita tak ikhlas. Mana mungkin kita ikhlas dengan Tuhan? Contoh. Nak tengok ikhlas. Kita suruh anak kita ambil air. Kita duduk tengok TV. Kita minta ambil air sejuk segelas air nak minum. Maka kita pandang anak kita dengan pandang kasih sayang, dengan tanpa syarat, tanpa apa. Anak kita pun ambil air, bawa main kat kita. Di pertengahan nak main kita, air tu tumpah, jatuh, tumpah. Kita marah tak kat dia? Tak. Kenapa kita tak marah? Kerana pandangan kita dekat dia mutlak. Mesti Aku tak pandang hang buat buruk, semua tu tak penting. Yang penting hang tu anak aku. Hang tu kesayangan aku. Maka adakah kita nak pergi kat Tuhan yang memerlukan Tuhan kena letak kita di situ, di sini, begitu dan begini, baru kita nak pergi? Kalau begitu keadaan kita, maka dengan diri kita tak ikhlas sebab kita tak pandang diri kita bagaimana Tuhan pandang. Tuhan pandang diri kita tak ada syarat. Dia pandang diri kita tak ada sebab. Kita nak pandang diri Tuhan dengan syarat dan sebab. Habis. Saja-saja nak semayang sebab kita teringat kat dia. Saja-saja nak semayang sebab kita rindu kat dia, tak ada. Kita nak semayang mesti ada sebab lain. Mesti ada tujuan lain. Maka kita dengan diri kita sendiri tak ikhlas. Betul. Ustaz, apa? Ustaz. Ya. Apa kata kalau Tuhan mansuh neraka, apa jadi dengan kita, Ustaz? Mansuh neraka, kita semua tak nak neraka, masuk surga semua. Selama ni beramal takut neraka, Ustaz, macam mana nak kira tu? Neraka ni dibuat oleh orang yang kata Tuhan tak ada. Dia kata dia ada. Neraka ni dibuat oleh orang yang meletakkan benda lain tinggi lebih daripada diri dia, yang macam mana Tuhan letak diri dia. Tuhan tengok diri dia tinggi, tapi dia tengok benda lebih tinggi daripada diri dia. Orang ni neraka. Baik. Dia tak melihat bagaimana Tuhan melihat diri dia. Contoh. Dia tengok kereta emas dia sangat berharga. Dia tak tahu kata yang berharga tu diri dia pada Allah Ta'ala. Tapi dia meletakkan diri dia rendah. Lebih rendah daripada kereta emas. Maka orang itu hambur dalam neraka. Begitulah dia melihat dunia. Dia melihat dunia lebih mulia dari dia. Dia melihat kedudukan lebih mulia dari dia. Dia melihat duit ringgit lebih mulia dari dia. Dia melihat harta benda tu lebih mulia dari diri dia. Sedangkan diri dia yang paling mulia dalam pandangan Allah, maka orang ni adalah isi neraka.
Baik Ustaz, baik. Alright. Ustaz. Ya. Ya, salam. Ikhlas tu kadang-kadang kita rasa macam separuh ikhlas, separuh tak ikhlas Ustaz. Tak apa. Asalkan kita tahu kata kita tak boleh ikhlas, kita selamat melainkan Tuhan tolong. Macam kita tolong orang kan, kita macam ikhlas tolong orang. Lepas tu kita dapat feedback tu macam orang tu tak ada respon baik, kita rasa macam tak ikhlas pula. Tak. Yang penting kita tahu kata kita tak boleh ikhlas pun, melainkan Allah Ta'ala tolong, walaupun kita rasa boleh ikhlas. Itu lebih betul ya. Sebab kita melihat Tuhan lebih utama dalam keikhlasan. Kita melihat Tuhan, kita melihat bagaimana kasih Tuhan tu yang diletak kat kita, sehingga kita boleh mengenal keseluruhan apa yang kita kenal dengan kasih Tuhan tu. Maka tu kita tu ketika tu kita sangat ikhlas. Walaupun kita merasa diri kita tak ikhlas apa aku, tetap kita selamat. Faham Ustaz, faham. Baik. Lagi. Mana pergi geng-geng ni? Apa nama? Alvina ada, Alvina. Ada Ustaz, ada. Ada, okey. Nizam. Nizam busy, dia tak dapat join rasa tu. Oh, okey. Siti Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan. Orang bagi suruh tanya soalan, dia tak mau tanya pula dah. Tanya lah kan, bukan mendapat tanya selalu. Apa ni? Takut. Tapi nak pergi ikhlas betul lagi susah bila kita berhadapan dengan dua situasi yang berat. Kita nak ikhlas dengan Tuhan suruh betul-betul susah bila kita hadapi dua situasi yang berat. Contoh, seorang lelaki dia terpaksa berhadapan dengan keadaan mendahului ibu dia atau isteri dia. Nak ikhlas dengan Tuhan juga susah. Macam mana tak solution dengan keadaan ni? Mana Li? Ya, saya. Ada. Dan Allah Ta'ala selalu mendatangi kita dengan berbagai-bagai corak dan cara. Kadang-kadang kita susah menghadapi. Kita dengan Tuhan senang, kita dengan perangai Tuhan payah. Contoh, kita duduk dalam adik-beradik yang jiwa kita sangat berhajat nak pergi kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala letak dekat adik-beradik, tak senang langsung dengan Allah Ta'ala. Kita terpaksa melayan dengan membenarkan benda yang salah mereka tuturkan, membenarkan benda yang tak betul mereka tuturkan, dan kita nak kena mengaku. Cukup berat ni. Nak tolak, kita tahu dengan siapa kita berhadapan. Nak terima, kita tahu apa yang mereka cuba cerita. Sedangkan kita nak yang lain, mereka nak yang lain. Kalau situasi macam tu Ustaz, boleh lari tak Ustaz? Tak boleh lari ni. Nabi tahan. Kat tangan betul-betul. Ya, betul. Keadaan tu biasanya Tuhan akan kata, dengan aku dengan bimbang, hampir dengan kekasih aku tu, layan dia dulu. Sedangkan kita nak terima dia payah sebab dia bertutur benda yang kita kata hang cakap ni tak betul. Ketika tu kita berdoa, kita mohon keampunan. Paling baik boleh buat.
Soalan. Habis semua senyap sunyi. Raya. Mana yang lain? Aduh, semua jadi invisible. Dalam muka tak nampak, suara pun tak dengar. Ya Allah. Soalan. Dia tak tahu nak tanya apa. Kalau kemanusiaan ni, kalau ikhlas betul-betul ingat ada dua orang je. Dua orang je yang ikhlas. Satu ibu, satu lagi ayah. Dua ni lah. Sebab dia tak mengharap apa. Dia mengharapkan anak dia selesa, anak dia selamat, bahagia dunia akhirat. Walaupun dia terpaksa bergadai nyawa dia. Dia tak minta apa pun. Dia minta anak dia selamat, bahagia je. Tu je. Ni orang ikhlas. Sebab tu kalau kita boleh duduk dekat jiwa mak dan ayah, kita benar-benar ikhlas. Dan itulah keikhlasan Rasulullah. Rasulullah tak nak apa daripada umat. Dia nak umat keluar daripada belenggu jahil. Umat keluar daripada belenggu gelap, tak mengenal Tuhan. Dia berpayah-payah tanpa dia minta upah dan ganjaran. Dia bersusah-susah, dia tak minta apa pun. Kerana dia sangat ikhlas kepada Tuhan. Dia sangat kasih dan cinta kepada Allah. Boleh duduk sikit macam dia pun dah kira cukup payah. Lekas. Masa berjalan. Ustaz. Ya, no. Hijab yang paling besar yang ada pada kita adalah keakuan ke? Keakuan kita. Keakuan kita timbul sebab kita tak mengenal diri tu. Kita nak kenal diri, tengok ayat inna khalaqnal insana min nutfah. Telah kami cipta manusia dari air mani. Apalah sangat air mani ni? Kita tengok nilai air mani tu. Kalau hari ni kita bijak, kita balik tengok nilai air mani ni, maka kita akan tak rasa bangga dengan bijak. Kalau hari ni kita kuat, kita balik tengok pada nilai air mani ni, maka kita tak akan ada nilai pada kuat yang kita ada. Kaya, kita tengok balik pada air mani ni, kita tak akan rasa hebat dengan kaya. Maka hilang keakuan atas semua-semua ni, atas pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Maka jangan bagi dekat diri kita keakuan lah. Nak buang keakuan dalam bentuk fizikal, dalam bentuk material, nak buang keakuan ni adalah solat lah. Semua pelakuan solat itu nak menggugurkan keakuan tu. Sebab tu solat ni bermula dengan keampunan, bermula dengan taubat, bermula dengan cuci, bermula dengan pembersihan. Ustaz. Ya, no. Macam mana kita nak sibukkan hati kita hanya memandang Allah? Jadikan semua panca indera kita detect, dapat mengesan Tuhan tu atas semua panca indera kita, mata, telinga, tangan, kaki, lidah, hidung, semua dia berfungsi untuk detect Tuhan tu. Sebab kehidupan kejadian dia adalah untuk detect akan wujudnya Allah. Maka sibukkan diri dengan pandangan mata melihat kebesaran Allah di balik setiap kejadian. Warna, bentuk, rupa dan sebagainya menjadikan kita dapat mengesan Tuhan tu. Maka kita akan sibuk setiap hari. Jelek mata bila melihat kecerahan. Kita melihat akan sifat Tuhan yang memberikan kita
Lepas tu kecerahan dia sebut wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang, waktu cerah yang menampakkan. Kenal Betul. Apa? Ada member ni mungkin ni dia berundang lah dia pakai awak dia ada telefon kedai tempat acak dari kebetulan ke kedai momen datang ni momen duk tunggu Dia tak omai. dia ada telefon kedai toke telefon kedai tempat kebetulan habis dia WhatsApp apa dia nak WhatsApp ke ya dah mau start pukul 19. Boleh. Cakap berapa kita pun lagi ni. Lain kita apa? Kita duduk lain ni. Saya nak buat lah. Tak buat lah ni. Dia semua saya pergi cari ke kelas. Tak apa. Saya tak pandai. Tak apa, insyaAllah. Tak apa, tak apa. Weh, tadi kata. Ya, sila, tuan-tuan. Tak ada masalah, ni masalah hati. Boleh gelap ke tak apa? Tak apa. Boleh, insyaAllah. Soalan. Dah, pergi mana habis? Halo? Tuan Jet. Ada lagi ke ni? Ada. Ada Zat. Semua ada siap. Okey kan. Tak boleh kan tembok dia dulu. Buat kita main dekat okey dekat yang kita nak